Sebelum remaja dibelai, ibu bapa diberi apa yang dipinta. Terima kasih Malaysia hari ini jemput saya Azli Senario dan rakan-rakan yang lain melalui video call. Terima kasih. Kita kembali kepada Malaysia hari ini. Macam crossover lah. Baik, itu dia. Kita saksikan tadi kisah sikit video klip tadi kan. Ya. Ibu kerja. Azli, kita ada Azli dan juga kita kenalkan rakan-rakan yang lain, Sofia dan juga Fazli. Yes. Kita bukan saja ada Azli, kita juga di panggilan video kita bersama dengan kita juga ada Wahid dan Apek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, nanti saya sebelum tu saya nak tanya jugalah sebab senario memang ditubuhkan sejak 1996. Betul. Dan kita lihat masa mula-mula kemunculan tu ada 7 orang, lepas tu ada keluar masuk anggota, masuk yang baru. Sekarang ini berapa orang ahli anggota senario sebenarnya? Kita masih mengekalkan 7 orang ahli anggota senario. Alhamdulillah lah, kami ni seperti adik-beradik. Kata orang tu air yang dijinjang takkan putus. Jadi kami tetap akrab, tetap baik. Setakat ni senario telah reunion. Maknanya saya, Wahid, Apek, Yasin, Hamdan, Ilya, dan juga Lan Pepet. So kita ada 7. 7 Kembali kepada 7. Ini senario ni fenomena dia memang luar biasa tahun 90-an kan. Siapa je kata kalau ni bila tanya-tanya macam gini ni rasa saya macam TV3 nak buat sitcom senario balik ni. Ui, kalau ada balik alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Ini zaman mereka ni tahun 90-an. Ya, saya memang membesar di zaman mereka. Apek dan juga Wahid, bila kata memang walaupun senario kita tak lihat bagaimana perkembangan semasa dan sebagainya kan, tetapi nama itu masih kekal. Bila orang dengar senario je pastinya akan mencuit hati mereka. Jadi bagaimana kalian merasakan bahawa senario ni meninggalkan satu kesan yang sangat mendalam kepada peminat-peminat di Malaysia ni? Mungkin Wahid. Ya, itulah benda yang paling kita rasa syukur, alhamdulillah kepada ilahi. Sebab apa? Itu adalah satu tanggungjawab kami dilantik oleh TV3 untuk bersama dengan TV3 masa itu, dan satu tanggungjawab cukup besar bagi kami sebab kita tak masuk ke TV3 masa itu, tak tahu ke mana arah masa itu kan. Adakah nak jadi pekerja penolong penerbit, nak jadi apa yang ada kat dalam TV3, nak jadi driver sekalipun kita tak tahu kat mana arah itu. Tapi sampai satu tahap kami diberi kepercayaan oleh pihak TV3 masa itu, Ilya dengan Hamdan pun masih ada lagi, untuk kami adakan sitcom bersama dengan masa tu kita ada Sarjan Jamil. Itu antara orang kuat yang diberi kepercayaan untuk buatkan satu projek khas untuk senario. Dan alhamdulillah daripada episod pertama sampailah episod yang terakhir diterima ramai, dan itu semua rezeki Allah Ta'ala. Itu saya boleh cakap itu je. Sebab keikhlasan hati dan kepercayaan diberikan oleh pihak majikan masa tu. Okay, Sofia dan juga Fadil ada soalan untuk Apek. Mungkin nak tanyakan sedikit sebanyak lah. Mungkin permulaannya tu macam disebutkan tadi, tak tahu nak gimana, apa yang ada, driver boleh lah kan. Tetapi bila dah dijadikan satu sitcom, menjadi sensasi dan kemudian dia menjadi lebih besar lagi, masuk filem dan sebagainya. Bagaimana pada ketika itu, adakah merasakan terlampau memang ini yang dinanti-nantikan, ataupun rasa banyak sangat ni, kita tak pernah menyangka akan sampai ke jauh ini? Pernah tak rasa macam tu dulu? Saya masa mula-mula saya nampak kemunculan senario yang sedang gah kan. Jadi saya sejujurnya mengaku saya peminat senario ketika itu. Dan sebab album mereka dah meletup masa tu, sitcom meletup. So macam saya ni saya banggalah, maknanya setelah sekian lama kemunculan kumpulan pelawak masa tu, Pimai-Pimai Tangtu. So ini adalah salah satu lagi legasi yang barulah. Jadi bila saya mendapat tawaran tu sendiri, saya rasa bayangkanlah sesuatu yang kita minat, tiba-tiba kita kena join kat dalam tu. Jadi dia satu benda yang sangat besar, saya rasa sangat kedil. Dan tapi dengan pujukan sahabat-sahabat Wahid, Azli, Lan, mereka banyak membantu untuk beri keyakinan pada diri saya yang InsyaAllah benda ni boleh kita jayakan bersama. Sebab ketika itu 4 orang sebelum kemasukan Yasin. Jadi itu saya nampaklah potensi tu ada kat situ. Cuma saya tak jangka yang ianya dia jadi lagi meletup lah bila dengan adanya filem, konsert.
Itu satu akademik. Saya anggap senario ni sendiri, penyertaan saya dalam senario tu sendiri sebagai satu akademi untuk saya. Okey. Azli, bila kita... Ya. Tak dah lama sangat nunggu. Dah lama sangat nunggu. Pada sitcom. Ya. Tak, Lepas tu pergi saya nak sambung sikit tadi silakan. ayat-ayat kawan-kawan saya tu. Selain mengucap terima kasih kepada TV3, kita nak ucap terima kasih kepada orang penting dalam senario, iaitu Azizah Muhammad, Nek Ramzi dan juga Tan Gok Yu. Mereka ini, Fazli Niza juga. Mereka inilah yang membawa senario sampai satu tahap sehingga sekarang orang kenal. Ya, itu nama-nama Terima kasih. otai di TV3. Daripada sitcom hingga pergi ke filem kan. Tahun 1999, kita melihat 1999 keluar satu filem. Ya. Betul 2000 keluar Betul. lagi. 2001 keluar Betul. lagi. Masa tu semua pecah panggung Memang lah. habis filem semua kita beli untuk buat filem. Ya, itu jam sekarang dah pakai digital. Dulu dia pakai Kodak. Ya. Bagaimana ketika itu daripada sitcom nak pergi ke video macam timbang jangan buat situ. Tak habis soalan sampai esok ni kan. Sebab tu bagaimana tanggungjawab yang diberi, sebab kan kita berlakon sitcom dengan filem kan lain. Ya. Tekanan yang diberikan ketika itu bila kata ini mesti pecah panggung ni, mesti pecah panggung ni. Ya. Bagaimana? Tak, memang senario memang ramai peminat ketika itu. Apabila senario berkembang ke layar perak dan dalam satu skop yang besar, senario itu sendiri dah buat satu jenama yang besar. Jadi bila keluar je filem dengan sentuhan skrip yang baik, director yang baik, tak mustahil filem tu akan box office. Dan kita rasa zaman sekarang dia berbeza. Zaman sekarang kita ada YouTube. Dulu tak ada. Dulu semata-mata orang nak pergi ke wayang nak tengok filem. Betul. Dan kebetulan masa itu senario tengah meletup. Dan alhamdulillah berkat usaha gigih semua tim termasuk senario, filem itu berjaya mendapat box office. Kalian memang ikut skrip ke atau kalian memang Wahid, Apek semua memang main cakap je, ad-lib semuanya? Sebenarnya skrip itu adalah guideline. Macam kita bercakap ni. Macam kita bercakap. Tetapi apabila kita menambah, elokkan lagi dialog itu, dia akan jadi lebih kelakar. Contohnya, kalau saya bagi awak, kesian Pak Mat terpekak. Itu skrip dia. Tapi kita kena elip. Kesian Pak Mat terpekak. Awak tanya saya, kenapa? Awak tak tercerita ke? Semalam dia bergaduh dengan bini dia. Bini dia sumbat biji saga, keluar bunga. Pekak esok. Itu tambahan dialog. Itu dia begitu. Tapi bila awak ketawa, dia manis lah. Dia mau nak cik pelapis ni. Tak, dia bukan cik pelapis, dia cik jodoh. Oh, cik. Ini. Doa-doakan je lah. Okey. Jangan! Wahid. Mana Wahid ni? Ya. Wahid, ingat lagi tak Fad? Ingat. Okey, jumpa dengan Wahid tahun lepas kan. Kita sebelum PKP apa semua, kita buat konsert apa semua. Wahid, ramai di antara peminat-peminat senario memang mereka ni memang nak lihat you all ni buat comeback tau. Macam Azli, Wahid, Apek, Amdan, Ilya semua ni buat comeback kan. Jadi ada tak macam perancangan untuk membuat comeback ni untuk peminat senario ni, Wahid? Terima kasih sebenarnya. Dah buat dah. Apa dia? Dah buat dah. Sebenarnya kita dah buat. Comeback ni selalu kalau orang yang dah pass away comeback lah. So kita buat projek reunion. Dah buat dah. Sebelum ni kita ada a few concert 2017 and then tahun lepas pun kita ada 2 konsert yang besar. So di stesen TV yang lain. So sebenarnya untuk konsert kita dah accomplish lah. Tapi untuk perancangan sitcom setakat ni masih sama-sama. Harap-harap TV3 lah. Lepas tu untuk filem masih lagi dalam proses perbincangan dan proses persiapan untuk bersama dengan Abang Aziz M. Osman. Cuma soalan dia satu je. Mana Lan Pet Pet? Boleh jawab? Siapa yang boleh jawab? Mana Lan Pet Pet? Tak, sebenarnya Lan Pet Pet tu niat di kelas. Dia nak kemari. Tetapi oleh kerana sekarang ni setiap sekatan jalan raya tu ada roadblock. Jadi dia mungkin tersangkut di Kedah. Ya. Tak. Dia dalam perjalanan kemari. Bergurau je. Kita doakanlah kalau sabar. ada insya-Allah. Dan saya memang betul sepatah kata Apik dan juga Wahid. Saya nak kalau boleh itu ialah senario ni dinaikkan oleh TV3. Dan kalau boleh sebelum orang lain sambar senario untuk buat sitcom, apa salahnya kalau TV3 buat sitcom senario balik. Kami berdunai kameraman kami lama seperti Mokhtar, Mazuki. Ni mereka juga akan tampil ini semua orang kuat yang menjayakan sitcom senario. Sekarang ni nak saya pergi jumpa BMG je Mungkin Wahid nak tambah sikit. Wahid cakap apa Wahid? Cakap apa? Tak dengar cakap.
Azli tak Mana ada lan tak? pet-pet? Di manakah lan pet-pet? Tak pepek, tengah cikgu jual belacan di jalan tu. Okey. Okey. Okey, antara kalian bertiga kan, pastinya ada kenangan yang cukup manis buat ketika berada dalam senario yang masa fenomenal tu kan. Mungkin ada yang kami tidak tahu, tak dikongsikan. Bagi nak dengarlah daripada seorang-seorang ni kan. Ya. Mungkin Abang Azli dulu. Terima kasih lah. Walaupun saya tak dijemput, saya langsung untuk menjadi guest artis 999. Tak ada gurau. Kadang-kadang saya suka bergurau. Aduh. Saya suka bergurau. Sebenarnya kenangan manis senario sehingga sekarang yang kami tak dapat saya lupakan. Yang pertama sekali itu adalah anugerah-anugerah yang Allah bagi terhadap senario. Senario pernah menang anugerah bintang perkumpulan popular bertarian 4 tahun berturut-turut. Dan satu kenangan yang saya rasa terlalu gembira, walaupun bukan saya dapat, saya nak ucapkan tahniah kepada Apik. Dia adalah orang yang pertama yang memecahkan tradisi anugerah bintang paling popular bertarian untuk komedi terbaik. Tahniah. Tahniah Apik. Tahniah sebab Apik. Okey. Itu lah sebabnya. Saya tak tahulah siapa nak jawab soalan ni sebab mungkin menjawab kepada persoalan Abang Azli tadi, meminta agar membuat sitcom. Bukan saja di TV3 malahan. Okey, saya jumpa PNG. Okey, adakah Abang Azli mungkin bersetujulah disebabkan mungkin kita sekarang ni ada terlalu ramai lambakan pelawak sekarang ni sebab ada reality show untuk cari pelawak dan sebagainya. Adakah ianya sedikit sebanyak menyumbang kepada kadang-kadang orang nak melihat orang yang baru, mungkin orang yang lama ni pun masih lagi kelakar kan. Bagaimana Abang Azli melihat tentang perkara ini? Sebenarnya kalau tak ada yang lama, tak ada yang baru. Betul. Senario ini dulu, kalau dia buat cerita sitcom, kalau awak tengok daripada beratus ribu episod yang senario dah buat. Senario ni yang paling orang respect adalah message dia. Setiap sitcom tu kita akan masukkan, kita terapkan message di mana kita nak suruh masyarakat di luar sana sedar apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Dan pada saya itu adalah yang paling penting dalam senario. Jadi sebab itu nama senario itu adalah amat unik. Kalau kita tengok pun berita pun baca pun senarionya berlaku di sini, senarionya berlaku di sini. Begitu juga dengan program lain. Jadi nama senario itu kuat. Pada saya adanya yang orang baru ni pada saya benda yang baik, tapi sebenarnya otai juga masih berbisa. Maknanya senario ni masih lagi punya ramai fan yang nak sangat sitcom senario itu dikeluarkan termasuk filem. Jadi pada saya kalau diberi peluang, apa salahnya kita meneruskan program itu. Dan saya nak tambah sikit lah. Silakan. Sepul. Sebab saya rasa kalau kita nak jadikan isu tu sebagai satu tempias untuk menghalang kemunculan mereka-mereka yang lama, tapi kita tengok sikit, kita throwback sikit bila Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bila dah tak ada pun kita masih tengok filem dia sampai sekarang. So ia tidak menjadi apa-apa isu. So pada saya dengan adanya lambakan orang muda, janganlah kita lambatkan orang-orang tua dekat rumah orang tua. Itu pada saya sebenarnya ianya sesuatu yang masih lagi relevan and tak salah untuk kita imarahkan lagi industri lawak. Pada saya lah. Pada saya pula pengalaman saya bersama ada satu konsert tu Floor 88 dengan Samudra. Samudra tu kumpulannya cukup lama sampai penyanyi utama dia pun dah tak ada. Tapi malam tu konsert tu saya nampak lihat Floor 88 walaupun tajuk utama dia satu kumpulan baru Floor 88 memang meletup. Tapi Samudra tu pun diterima juga cukup hebat malam tu. Saya tanya sahabat kita dekat studio tu pun ada juga konsert malam tu. Betul tak sahabat? Ya, betul. Ya, betul. Kita dapat lihat yang lama dengan yang baru ni dia tak kisah. Yang penting showmanship masing-masing itu adalah penting. Betul. Apa yang dia sampaikan. Semua kan nak buat yang terbaik. Itu yang tak lah. Lambat yang baru ke, lambat yang lama ke, macam baju bandel dengan baju baru, sama je kalau kita tengok kan. Kalau saya nak sambung sikit kata-kata White tadi tu, maknanya Flow 88 satu band yang baru. Tetapi siapakah artis kegemaran beliau? Senario. Sebab itu dia jemput senario bersama dengan Flow 88. Kan? Itu berkaitan showmanship. Showmanship adalah seseorang yang walaupun jauh dari Kedah tersangkut kat sekatan, sampai dekat pagi ni dah ada jawapan. Kita jemputlah sahabat saya. Jawapan kepada apa yang dipersiapkan. Good morning, selamat pagi baju kuning. Cantik sekali jalan straight, jalan kau apa khabar orang di sana? Lama tak bentuk TV. Apa pun minta maaf. Tak apa. Kesesakan yang lalu lintas. Baik, kami faham. Tadi Uban ke apa? Mana ni? Silver. I love you.
Itulah kemesraan senario. Senario ni seperti Memang macam tu, Senario ni seperti adik-beradik. Kadang-kadang bila Lan jumpa, Wahid jumpa, Apik jumpa, dia akan cium dahi saya. Jadi bila kita jumpa dengan awak, saya... tak ada. Saya burau je. Saya tak boleh cakap banyak-banyak. Pasal apa? Saya dah pas kat Wadli dengan Wahid dah cakap dah. Yalah. Okey. Setiap kami cakap, itulah suara kami. Tak, sebenarnya dia ada soalan untuk Lan. Sebelum kita pihak polis datang ke sini, mungkin kita kena jarak kenderi. Oh, ya. Jangan jauh ingat. Okey. Kita lama tadi tunggu kehadiran Lan Pek Pek. Jadi mungkin bagaimana keadaan sekarang perkembangan sekarang ini? Sekarang ni alhamdulillah saya macam-macam lah. Kami tetap silaturahim sama kami, tetap bersama. Masa tak menentukan kami. Itu saja nak cerita. Buat sementara ni pengembangan saya duduk jual belacan. Bawa tak ni. Stop. Orang nak gelak-gelak lah. Tapi Datuk Syekh Mufti Johor dia kata, belacan ni tak glamour. Tapi orang cari. Datuk Syekh Kaduk kata. Rezeki asal halal, Lan. Asal halal. Betul kan? Okey, perkembangan nanti ada tak kalian berempat sekarang ini kan memikirkan bahawa bagaimana nanti untuk 2021 ke 2022 ke kan untuk peminat-peminat yang sentiasa menantikan buah tangan yang barulah daripada kumpulan senario ini. Okay, sebenarnya ada beberapa perkara lah. Saya rasa Apik, Wahid, Lan, saya dan semua anggota senario termasuk Amdan, Yasin, semua Ilya, mereka tahu. Kita dalam perbincangan dengan Abang Long, Aziz Osman, dan sekarang kita tengah buat final konsep filem kembali senario ataupun senario ada lagi. Dan insya-Allah mudah-mudahan dia akan menjadi kenyataan untuk buah tangan kepada peminat-peminat senario. Begitu juga dengan sitcom. Insya-Allah apa yang diusahakan selama ni oleh Apik, Wahid, Ilya, termasuk geng-geng senario ni, mudah-mudahan peminat akan dapat melepaskan rindu apabila benda itu terhasil nanti insya-Allah. Ya. Lagu ke, buat lagu dulu ke, nyanyi dulu ke? Untuk lagu ni pula senario dah menghasilkan 2 buah lagu terbaru. Kalau saya salah tolong Apik betulkan. Yang pertama lagu Terima Kasih Cikgu, yang keduanya Majlis Kenduri Kahwin. Tak salah saya. Ya, betul. Betul siapa Betul. Ya. Dah ada dekat YouTube lah. Dah ada kat YouTube. Mungkin Sofia teruja Sofia dengan Fazli. Sebab saya tengok keakraban kalian semua kan. Saya tanya pernah tak bertahun-tahun tu dah bersama atas pentas semua macam-macam yang dilakukan bersama, tapi ada juga macam mungkin pergaduhan sikit ke, berselisih faham mesti ada. Dia macam orang kahwin tau. Kalau macam mana tu kahwin? Gaduh besar-besar lah. Gaduh besar-besar lah. Tak nak sikit-sikit dia sebenarnya macam orang kahwin. Kalau orang kahwin ni kata apa ni, asam garam kehidupan lah kadang-kadang. Tapi pada kami senario ni, walaupun dia ada masalah kecil-kecil, tetapi kita dapat selesaikan secara adik-beradik, dan kerana kita nak bagilah cakap sikit. Bagilah cakap sikit. Kita nak kumpulan senario tu tetap akrab lah. Itu jawapan Fazli. Lan macam mana pula? Okey, kami dalam senario ni, daripada mula senario tahun 1996, kami mandi bersama. Makan bersama, tidur bersama, bergaduh bersama. Tapi gaduh tu buat skrip bersama. Buat skrip bersama. Lepas itu I sprinkle pun bersama. I sprinkle tu bahasa Jerman, mungkin you tak faham, mungkin Wahid faham, Adli faham. Bahasa kami lah, kami ada cosine kami ada code. Nanti kami jumpa orang tu pelik, kami panggil sprinting bee. Sprinting bee you all mungkin tak faham. Jadi ini adalah bahasa sains. Bahasa sains yang kami guna. Apa tu? Apa tu? Lepas tu tree. Okey. Apa-apa sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Malaysia hari ini. Inilah kami punya tempat kami dilahirkan. Terima kasih banyak-banyak kepada TV3 masa tu time tu sinaran pasport gemilangan. Dan di sinilah bermulanya kami, kejahilan kami, kebaikan kami, ke apa semua dan keimanan kami. Terima kasih banyak-banyak kat TV3. Ni Malaysia sepatutnya dia habis berapa ni? Dia habis berapa? 9.30. Nanti kalau habis ni tolong ingatkan saya nak pergi jumpa BMG, diminta. Baik. Sitcom saya ada terbaru. So kita minta lah kalau boleh yang mana-mana producer tu. Okey, Wahid. Saya cakap apa, Wei? Hari ni Malaysia hari ni memang satu kenangan untuk saya. Saya pernah berkhidmat dekat Malaysia hari ni, tapi bukan untuk pengacara Malaysia hari ni macam Farihah dan rakan-rakan lain tu. Masa tu kita ada smart shop kan. Smart shop tu saya betul-betul kalau tengok Malaysia hari ni rasa macam
Ya Allah, kenangan terasa muda je kan. Kalau tak malu baik weh. Kita macam tak malu dia bawa jemput kita ni. Jadi kita datang sini semata-mata nak bagi tahu filem senario. Tunggu. Saya tak ada, kami dah saya dah jumpa dengan Abang Aziz dah duduk dekat USJ. Saya botak, kami 3 orang duduk sembang. Dia kata, "Lan, boleh tak tolong saya cari funder." Funder tu insya-Allah mungkin senario akan bagi duit untuk Abang Aziz buat lagi. Pasal kita tengah cari collection. Saya bagi tahu funder-funder yang kat luar tu kalau nak lari pada income tax kan tolong kami akan buat filem untuk terbaik kan. Dah sungguh kadang-kadang orang kaya-kaya ni dia kata, "Lan, aku nak duit banyak. Aku duit banyak lah, aku tak tahu nak buat apa." Okey, baik kat suara kami. Kita buat sikom, lari pada income tax, kita tunjuk lah ni surat dia bagi. Wahid mengelak dengar. Okey, saya challenge kepada funder-funder yang kat luar sana tu, tolong bagi kat kami buat senario yang terbaik. Pasal apa? You all pun membesar dengan senario. Betul? Pasal apa? Generation yang betul. kecil. Yang paling penting sekali, rakyat Malaysia doakan, InsyaAllah, amin. mudah-mudahan apa yang dirancangkan oleh senario akan berhasil, insyaAllah. Amin. Ini semua adalah hadiah untuk peminat. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kepala senario Azli, Ilhan, Apek dan juga Wahid. Begitu juga lagi rakan yang lain. Sikit lagi. Saya nak cakap senario ni sebenarnya adalah satu asbab untuk menyatukan. Jadi kita sendiri sama kita sahabat ni memang kena sentiasa bersatu untuk menyatukan mereka, insya-Allah. Ucapkan terima kasih. Ini kredit pun sudah di-rollkan. Baik, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada producer. Terima kasih kepada kru-kru yang bersama kami yang tahan gila kami. Okey, baik. Dan terima kasih, semoga Allah Taala naik pangkat darjat anda dunia dan akhirat, dan screen roll tu semua ni. Terima kasih kepada Wahid, terima kasih kepada Azli, terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Yang paling penting, Malaysia hari ini terbaik. Terima kasih.